Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Nadia Azmi dalam episod baru untuk Hello Doktor. Apa khabar anda semua? Saya harap tak stres. Jangan stres-stres. Kita selalu guna perkataan stres ini. Stres di tempat kerja, stres di rumah, stres jaga anak. Malah anak-anak kita pun boleh stres. Itulah topik kita pada hari ini iaitu anak stres. So, kita akan berbincang dengan pakar-pakar nanti tentang apa itu stres dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Bagaimana ia boleh berlaku dan bagaimana kita boleh merawat stres untuk kanak-kanak ini. Sebelum itu, jom kita tengok apa kata orang ramai tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental kanak-kanak. Jom kita saksikan. Kesihatan mental anak-anak ni memang perlu dijagalah sebab kesihatan diorang ni, kesihatan mental diorang ni tak macam orang dewasa. Macam orang dewasa kita senang nak nampak simptom-simptom masalah mental diorang ni. So diorang ni kita perlu beri lebih perhatian. Sebab kanak-kanak ni selanjutnya kalau perhatian kurang, diorang akan memberontak. Bagi saya otak anak-anak ni still tengah in development. So sekiranya ada gangguan emosi terhadap anak-anak ni, dia boleh mengakibatkan gangguan juga kepada development otak anak-anak. Dan benda ni juga boleh menyebabkan childhood trauma lah kepada anak-anak. Kita sebagai parents aware dan juga cubalah perbaiki, dekat balik dengan anak-anak, ceriakan balik anak-anak, cari apa yang dia suka dan jadi yang terbaiklah untuk anak-anak kita. Ya, semestinya kepentingan untuk menjaga penjagaan kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak itu sangat penting. Lebih-lebih lagi pada waktu ataupun zaman kini di mana mereka terdedah dengan pelbagai perkara di sekeliling mereka. Jadi pada hari ini kita ada dengan kita Dr. Ramli Muhammad Ali iaitu Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Psikiatri Kanak-Kanak dan Remaja daripada Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Tunku Azizah untuk bersama kita membincangkan tentang anak stres. Assalamualaikum dan selamat datang doktor ke Hello Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okey, Dr. Ramli boleh mulakan dengan memberitahu kami apakah itu stres secara umumnya. Okey, stres ataupun tekanan. Okey, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bercakap tentang stres satu perkataan yang popular lah. Ya. Di kalangan kita semua yang mana kita tahu, semua kita lah boleh mengalami stres. Ya. Tak kira umur, gender, etnik group dan sebagainya, kan kita semua boleh mengalami stres. Kita mulakan dengan apa itu stres lah. Apa yang dikatakan tekanan, stres ataupun tekanan itu. Tekanan itu merupakan satu kita panggil keadaan di mana bila kita berhadapan dengan suatu perkara yang tak familiar, perkara baru, perkara yang merisaukan, jadi akan menimbulkan tekanan pada diri kita. Ini merupakan satu kita panggil respon yang biasalah. Jadi stres ini bukan semuanya negatif lah. Ada stres yang positif, kan? Contohnya kalau stres peperiksaan lah kan, untuk anak-anak kan dia ada stres untuk periksa. Dia sepatutnya stres lah. Kalau dia tak stres, mak bapak yang stres. Tak kan? stres nanti dia tak ulang kaji ke tak kan? ulang kaji dan sebagainya kan. Jadi kan dia perlu ada stres itu untuk dia move forward. Tapi sebagai orang dewasa pun, kebaikan kita bila kita tanya, awak ni stres lah. Mana saya stres? Kita tak tahu yang kita stres. Macam sekarang ni saya stres ni. Tapi kita lebih aware kepada simptom-simptom atau gejala-gejala stres tu. Contoh dia sakit perut, pening kepala, nak pergi ke tandas, rasa nak terkucil dan sebagainya lah kan. Itu tanda-tanda stres. Jadi bila kita aware tentang tanda stres, kita tahu yang kita stres. Bila kita tahu kita stres, kita boleh buat sesuatu untuk itu, untuk mengawal ataupun mengurangkan gejala-gejala stres itu. Kerana apa? Pengurangan ataupun pengawalan stres itu sangat penting. Kerana bila kita stres, jantung kita berdegup laju, nadi kita laju, kita akan rasa kita panggil tak selesa, kadang-kadang muscle kita tight,
Perkara-perkara ini secara kroniknya akan menyebabkan banyak masalah. Masalah kardiovaskular, masalah. Kemudian sekiranya kerisauan itu tidak dibendung, tidak kita panggil tidak dikawal, lama-kelamaan dia akan mencapai keadaan dipanggil masalah penyakit mental. Ya, jadi perkara-perkara kita perlu bantu di situ. Doktor, kalau kita nak tengok perbezaan antara stres di kalangan dewasa, mungkin doktor telah sentuh pun tadi, tetapi apakah perbezaan jikalau stres itu dihadapi oleh anak kita, oleh kanak-kanak? Ya, betul. Bila anak-anak ni, mereka bila orang besar, orang dewasa pun kadang-kadang tak aware, kadang tak sedar yang mereka stressful. Kanak-kanak lagilah, mereka tak tahu apa yang berlaku pada dalam diri mereka. Mereka tak tahu apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Dia perlukan. Jadi dia lebih sukar untuk dia memberitahu pada orang lain, sedangkan dia tak tahu apa yang berlaku pada diri dia sendiri dalam keadaan semata itulah. Jadi apa yang dia perlukan, orang dewasa memberitahu dia, kita panggil mengenal pasti masalah dia, dan bersama-sama dengan cara tu dia dapat mengendalikan stres yang ada dalam diri dia. Kadang-kadang stres ni jadi berpanjangan. Sebab dia tak tahu bagaimana caranya, dan orang sekeliling pun tak nampak ataupun tak perasan. Contohnya kalau ibu bapa yang sibuk, ataupun kadang-kadang ibu bapa ni dia compare ataupun dia tengok anak dia dengan cara perbandingan. Tengok anak orang lain, budak-budak lain. Dah capai sesuatu pencapaian, tetapi kenapa anak saya tidak? Kemudian dia tak rasa anak dia stres kerana anak orang lain macam itu pun tak stres. Jadi dia memperbandingkan. Dengan cara ini rasanya kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terpandang adanya stres, adanya tekanan di kalangan anak-anak kita sendiri. Terlepas pandang tu satu, doktor. Bagaimana pula kalau di mata seorang dewasa ataupun ibu bapa, mereka tidak boleh nak bezakan antara anak mengalami stres ataupun adakah itu sesuatu perkara, kadang-kadang stres itu biasa dan tidak perlu dibimbangi sangat, dan mungkin anak itu hanya menunjukkan tantrum ataupun baran yang tidak perlu kita bimbangkan sangat. Sebenarnya itu adalah antara perkara yang berlaku dalam pertumbuhan mereka lah. Bagaimana ibu bapa boleh membezakan stres dan juga tantrum ataupun baran biasa? Saya mengambil, kita panggil pendekatan yang ibu bapa ni adalah mereka yang sangat close, sangat dekat dengan anak-anak. Mereka ni mengenali anak, orang kata luar dalam lah. Dari segi sebab seorang ibu melahirkan anak, daripada kecil menatang anak itu, dekat dengan anak, mereka akan tahu sekiranya ada perubahan yang ketara. Kita lihat di sini ada perubahan yang ketara. Kalau anak-anak tu jenis yang agresif, hyperaktif, kan sentiasa ke sana ke sini, kan kadang-kadang tapi pada satu masa dia jadi lebih agresif. Lebih kita panggil tingkah lakunya berbeza. Di situ kita perlu kita panggil cakna, kita perlu alert, kita perlu beri perhatian. Apa yang berlaku sebenarnya? Kita panggil sesuatu dalam minda kita untuk kita rasa something is going on. Dan kita perlu rasa benda tu, dan kita perlu mencari apakah perkara tersebut. Kebanyakan kita rasa tak apa kot, dia akan okey kot. Tapi sekiranya terlalu lama kita biarkan perkara itu berlarutan, kita risau yang dia mungkin akan mencapai keadaan di mana agak sukar untuk anak tersebut untuk mengawalnya dan menimbulkan kesan-kesan yang lain. Baiklah, mungkin kita tak dapat mengenal pasti secara spesifik apakah masalah anak kita, tetapi kalau kita dah trigger ataupun sudah ada alert, kita boleh berbuat sesuatu untuk mengawalnya. Jadi saya nak tanya doktor selepas ini tentang statistik anak yang stres di Malaysia ini, tetapi kita kembali selepas ini dahulu. Terima kasih.
Anda masih lagi bersama saya dalam Hello Doktor dengan topik anak stres. Tadi kita telah pun pelajari daripada pakar kita di studio iaitu Dr. Ramli Muhammad Ali tentang bagaimana stres ini bukan sahaja dihadapi oleh orang dewasa, malah anak-anak kita pun boleh menghadapi stres dan stres yang agak serius doktor yang perlukan perhatian kita untuk mengambil langkah yang seterusnya. Jadi doktor, saya nak tanya tentang statistik kesihatan mental atau stres di kalangan kanak-kanak di Malaysia ini. Adakah ia membimbangkan, doktor? Berdasarkan kajian ataupun tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019 lah. Saya rasa benda ni telah dikeluarkan di media-media lain jugalah. Berdasarkan kajian tersebut, kita lihat dianggarkan lebih kurang 424,000 kanak-kanak bergelut dengan masalah kesihatan mental. Bila katakan masalah kesihatan mental ni bukanlah semestinya dia masalah penyakit, ya. Bukanlah so-called psychiatric disorder. Masalah kesihatan mental ni macam masalah kesihatan. Dia ada masalah kesihatan fizikal, penyakit fizikal. Contohnya, saya sakit belakang, sakit tengkuk, for example, kan. Tak semestinya saya ada darah tinggi. Begitu juga dengan masalah kesihatan mental. Contohnya, susah nak tidur. Kan? Susah nak tidur tu masalah kesihatan mental. Tapi kalau kita cakap pada orang lain, orang kata, semua mental ni. Tapi masalah susah nak tidur tu pun masalah kesihatan mental. Tapi bukan tak sebenarnya dia ada masalah kemurungan. Ataupun penyakit kemurungan. Ada beza? Ada beza. Okay. Contoh dia risau. Dia tunggu suami dia tak balik-balik. Kan? Cepat risau. Tapi bila suami dia balik, dia okey, tak ada masalah. Kemudian dia sekali-sekali je. Itu masalah. Dia bukanlah dia ada masalah anxiety disorder. Jadi yang dikatakan di sini, yang dikatakan dianggarkan 424,000 kanak-kanak bergelut dengan masalah kesihatan mental ni, kebanyakan mereka ada simptom-simptom, gejala-gejala masalah mental. Seperti susah nak tidur atau masalah tingkah laku, masalah kita panggil interaksi dengan orang lain, masalah makan, kadang-kadang tak suka makan dan sebagainya. Kan? Yang itu pun dikatakan dalam simptom-simptom masalah kesihatan mental. Doktor, kalau saya ambil tentang beberapa faktor tadilah, masalah interaksi dengan orang lain ataupun faktor pemakanan, adakah ia ada kaitan dengan zaman sekarang ini, gaya hidup kini, pendedahan yang diberikan kepada anak-anak kita pada masa kini, adakah itu menjadi penyumbang ataupun punca kepada masalah stres? Ada juga, kita panggil contohnya pemakanan. Makanan. Di mana sekarang ni, kalau dululah, kalau kita pergi mall, kita pergi kedai kan, cari baju standard lah. Baju size S, M, L, XL. Tapi sekarang ni, kedai dah sediakan baju XS, XSS untuk mereka yang menjaga badan. Jadi kita risau, ada di kalangan contoh remaja-remaja, mula menjaga makan sampai berat badan sangat kurus, sampai kita panggil menimbulkan kesan-kesan fisiologi yang ketara. Contohnya kalau seorang gadis, remaja perempuan, dia sangat menjaga makannya sampai dia kehilangan kesan hormonnya. Dia tak ada lagi period yang kita panggil kitaran haidnya terganggu, ya. Kemudian perkara-perkara ini sangat merisaukan, sampai dia boleh menyebabkan masalah tulang yang rapuh dan sebagainya, masalah kardiovaskular dan sebagainya. Tapi mereka ni tidak sedar. Mereka ni lebih kepada untuk menjaga image, menjaga interaksi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kata dia badan agak besar, contoh dia terasa, dia nak jadi kurus. Tapi perkara begitu boleh membahayakan dirinya. Jadi tidak boleh dinafikan bahawa pengaruh media sosial umpamanya pada hari ini mempunyai kesan yang amat kuat kepada anak-anak kita. Doktor, bagaimana pula dengan tanda-tanda yang kita akan nampak
di kalangan anak-anak kita. Kalau kita tahu anak-anak kita berkembang mengikut peringkat umur, adakah tanda-tandanya juga akan berbeza mengikut peringkat umur? Ya, bila kita stres, secara fisiologinya, bila kita tertekan secara fisiologinya, ada hormon-hormon yang tertentu akan dikeluarkan. Contoh dia adrenalin, kortisol, ya, hormon-hormon ini akan menimbulkan tanda-tanda, gejala-gejala. Yeah. Kita tengok bila anak-anak ni dia stres, dia ikut umur dia. Yang kecil itu, seorang anak-anak yang kecil ni, dia kadang-kadang dia tak tahu pun apa yang berlaku. Yeah. Contoh dia kadang-kadang sepersekitaran dia, domestic violence, contoh dia keganasan rumah tangga, penderaan, masalah perceraian suami ibu bapa, masalah pergaduhan dalam rumah, kehilangan, kematian orang yang disayangi. Itu perkara-perkara yang kita panggil, perkara-perkara yang biasa kita lihat yang menjadi pencetus stres untuk anak-anak. Tapi bila dia membesar, stresnya akan ada stres baru pula. Tandanya pun berbeza. Berbeza, sedikit berbeza. Contoh dia, bila dia pergi sekolah, dia dah mula stres dengan kawan-kawan baru. Stres dengan kerja sekolah, stres dengan guru-guru, stres dengan orang dewasa yang lain. Ya? Jadi perubahan dari segi bila dia meningkat umur, cara ataupun punca-punca stres juga berbeza. Bila dia meningkat remaja pula, stresnya stres tentang relationship, interaksi dengan gender yang lain. Seorang perempuan, gadis perempuan, mungkin dia lebih tertarik pada remaja lelaki. Jadi masalah-masalahnya akan bertukar dan punca-puncanya ada pelbagai lah mengikut peringkat kehidupan mereka ini. That's true. Yeah. Kemudian mula contoh dia mood tu pun memang satu. Kulit mood swing. Dan masalah kulit, jerawat dan sebagainya juga menjadi punca-punca stres di remaja. Doktor, kita ada satu soalan daripada seorang selebriti. Jom kita tengok apakah soalannya. Doktor, saya ni newbie. Saya ada satu soalan. Adakah gadget ni menjadi punca utama masalah mental kanak-kanak? Boleh terangkan, doktor? Okey, doktor, bagaimana? Ya. Gadget ni dia merupakan satu perkara yang neutral, kan? Satu perkara yang boleh digunakan untuk kebaikan dan juga boleh menimbulkan masalah. Gadget sahaja tidak boleh menyebabkan masalah kesihatan mental ataupun stres, tetapi penggunaan gadget yang kita panggil yang eksesif, yang bersangatan, yang lama, contoh dia masa yang tak sesuai, jenis permainan yang tak sesuai. Contoh dia kalau seorang kanak-kanak main aktiviti ataupun game yang agak ganas, contoh dia. Jadi tingkah laku dia boleh bertukar, ya. Kemudian kalau dia main dalam satu hari, mungkin dalam 1 jam, 2 jam, mungkin kita panggil masih boleh kita uruskan dengan baik. Tapi sekiranya dia main lebih daripada 2 jam, main game, berada dengan game lebih daripada 2 jam, 3 jam, 4 jam dan tidak tidur semalaman, itu menimbulkan masalah. Masalah mental dan juga masalah fizikal dan juga masalah sosial. Di mana ibu bapa rasa tertekan, ibu bapa nak pergi kerja, esok tak sekolah, ya, sebab mengantuk dan sebagainya. Timbul pergeseran rumah tangga, ya. Jadi perkara-perkara macam ini boleh mencetuskan masalah stres bukan sahaja kepada anak tersebut, kepada ibu bapa, kepada keluarga tersebut. Ya, benar, doktor. Dan di sini saya rasa penting adanya pengawasan. Pengawasan oleh ibu bapa ataupun penjaga, dan juga perlu bersederhanalah apabila kita memberikan anak kita gadget dan sebagainya. Kerana mungkin ini kita tak boleh nak elakkan. Jadi tadi doktor ada sebut tentang ibu bapa yang sibuk bekerja. Bagaimana ibu bapa yang sebegini boleh membesarkan anak-anak daripada terhindar daripada mengalami stres. Kita akan kupas tanya doktor selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Kita nak beralih fokus sedikit daripada apa yang diperbincangkan tadi kepada topik yang berlainan. Saya nak tanya, pernahkah anda mendengar apa itu gamma knife? Jadi dalam studio hari ini kita ada dua orang pakar yang akan mengupas dengan lebih lanjut tentang apa itu gamma knife. Bersama kita adalah Profesor Madya Dr. Farizal Fazil, perunding neurosurgeon, dan juga Dr. Jane Lim Ze-Yin, perunding psikiatri. Jadi saya nak mulakan dengan Dr. Farizal dahulu. Apakah itu gamma knife dan juga kelebihannya? Terima kasih. Apakah itu gamma knife? Gamma knife adalah satu kaedah rawatan yang menggunakan sinaran gamma, iaitu sinaran radioaktif yang spesifik untuk rawatan terhadap otak sahaja. Dia ada banyak kelebihan daripada kaedah tradisional di mana kita melakukan pembedahan otak. Ini kita cuma menggunakan radiation di mana kita tidak perlu melakukan pembedahan. Jadi di antara kelebihan dia tidak ada luka di kepala, tidak ada risiko pendarahan, tidak ada risiko jangkitan kuman, dan rawatan itu adalah cepat di mana mungkin bergantung kepada apa jenis yang penyakit yang kita rawat. Selalunya dia ambil masa lebih kurang 1 jam ataupun 2 jam. Rawatan ini dilakukan sebagai kita panggil day care di mana pesakit boleh datang pagi dan terima rawatan dan boleh pulang petang tanpa ada kesan-kesan sampingan seperti sakit kepala, muntah ataupun pening kepala. Dan Dr. Farizal, penyakit yang bagaimanakah boleh dirawat menggunakan radiosurgery gamma knife? Kita boleh bahagi kepada 2 kategori yang utama untuk rawatan gamma knife. Pertama, ketumbuhan dalam otak, dan kedua adalah penyakit yang berkaitan dengan fungsi otak. Saya bagi contoh ketumbuhan seperti ketumbuhan malignant, kanser, dan juga ketumbuhan benign. Untuk penyakit yang berkenaan fungsi otak seperti penyakit kronik, sakit kronik, dan juga berkaitan dengan pesakit movement disorder, pergerakan seperti Parkinson ataupun tremor, pergetaran, dan juga psikiatri. Itu boleh dirawat dengan menggunakan gamma knife, di mana risiko dia sangat rendah. Dan sejauh manakah keberkesanan radiosurgery gamma knife ini? Dia bergantung kepada apa yang kita rawat. Sebagai contoh, jika kita rawat benign tumor, tumor yang bukan kanser, keberkesanannya boleh sampai ke 90% di mana tumor itu akan bertindak balas di mana tidak akan membesar. Dia akan berhenti daripada pembesaran. Seperti pembuluh darah yang tidak normal juga, dia punya keberkesanan boleh sampai tahap 80 ke 90. Di mana kalau kita buat operation sebagai pembedahan, risiko adalah lebih tinggi. Seperti saya cakap tadi, seperti pendarahan, jangkitan kuman dan tinggal di hospital yang lebih lama. Jadi dengan adanya kaedah rawatan gamma knife ini, pesakit ada pilihan untuk membuat rawatan tanpa risiko-risiko seperti pembedahan yang konvensional ataupun tradisional. Ya, dan doktor, itu secara umum keberkesanannya. Saya nak tanya juga kepada Dr. Jane sebagai seorang perunding psikiatri. Bagaimana pula keberkesanan gamma knife ini terhadap pesakit-pesakit psikiatri? Okay, so terima kasih. So untuk gamma knife radiosurgery ini sebenarnya dah banyak kes yang dibuat di negara-negara lain, ya. Di Malaysia kita telah berjaya membuat gamma knife radiosurgery ini terhadap penyakit gangguan obsesif kompulsif, ya, yang kita panggil penyakit OCD. Ya. So kalau kita lihat data-data yang ada setakat ni, keberkesanan untuk penyakit psikiatri ini terutamanya untuk mengurangkan simptom-simptom dari tahap yang serius ke tahap yang ringan. Memang memberangsangkan. Ya. So ini adalah untuk pesakit-pesakit yang telah menjalani rawatan yang kita panggil standard ataupun rawatan perubatan yang diberi di hospital-hospital. Okey, sekiranya perlu untuk mengawal penyakit mental ni dengan lebih baik lagi, gamma knife ni adalah satu alternatif yang kita boleh bagi kepada pesakit-pesakit. Dr. Jane, bagaimana pula dengan risiko gamma knife ini terhadap pesakit psikiatri? Adakah berisiko tinggi untuk mereka ini?
Setakat ni data-data yang kita ada menunjukkan risiko yang sangat rendah untuk pesakit psikiatri menjalani radio surgery ni. Ya. Kalau kita lihat respon yang baik, tahap keberkesanan ni boleh sampai 80%. Okey. Yang 20% tu mungkin ada setengah pesakit yang menunjukkan respon yang kurang memberangsangkan, tapi dari segi resiko tu, kalau dengan dos yang berpatutan, setakat ni kita tidak ada melihat resiko yang serius ataupun jangka panjang. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Jin dan juga Dr. Farizal yang telah pun sedikit sebanyak mengupas dengan lebih dalam apa itu gamma knife. Jadi kita beralih kepada topik Hello Doktor pada hari ini iaitu stres anak. Jom kita saksikan satu laporan khas tentang pengalaman ibu bapa yang membesarkan anak yang mempunyai stres. Jom kita saksikan. Kanak-kanak ibarat pelita keceriaan. Namun, siapa sangka anak sekecil ini mengalami kemurungan setelah kehilangan adiknya yang berusia 6 bulan akibat demam. Alisha Raihana Al-Ashari, 5 tahun, anak ketiga daripada 5 adik-beradik. 3 minggu selepas pemergian adiknya, Alisha mula demam dan hilang selera makan. Keadaan ini berterusan selama 2 minggu. Dikala sedang berhadapan duka kehilangan anak bongsunya, Mona Lisa Abdul Rahman turut trauma sekiranya perkara yang sama akan berulang. Wanita berusia 38 tahun ini sedaya upaya cuba untuk mengembalikan keceriaan Alisha. Doktor sahkan yang dia bacaan hati dia tinggi, sangat tinggi. Sampai doktor kata kenapa bacaan hati dia tinggi dan darah putih dia tak normal macam budak lain. Bila saya tanya kenapa, dia ada cakap dengan saya, dia rindu adik dia. Bila dia cakap rindu, memang saya sebagai ibu memang okey, saya kalah kat situ. Awan mendung berlalu dan mentari kembali menyinari hidup keluarga ini. Alisha semakin ceria setelah dia mula mewakili tadikanya untuk pertandingan pakaian beragam. Alhamdulillah, dari situ saya nampak dia takut, dia menangis sebab takut. Kan ramai orang tak kenal. Walaupun baju dia paling cantik lah ketika itu saya tengok kan. Dia dah rasa macam happy lama-lama tahu, dia jumpa kawan baru dan dia rasa yakin nak buat. Lagi satu, bila Alisha berada di atas pentas, dia diberi tepukan gemuruh, dia rasa sangat seronok. Dia rasa yakin, pandai. Di dalam diri dia cakap, ramai orang tepuk tangan mama. Sejak dia dah join macam aktiviti macam ni, dia dah lebih berani bercakap ke depan, jawab soalan. Itu yang saya nak sebenarnya. Kepada ibu bapa di luar sana, mungkin ada masalah anak seperti anak saya, Alisha ni. Bolehlah galakkan anak-anak melakukan aktiviti yang menarik minat anak. Kini, Alisha kembali riang seperti kanak-kanak yang lain. Dengan sokongan keluarga dan orang sekeliling, Alisha berjaya keluar daripada kemurungannya. Itu dia kisah adik Alisha kita tadi, Dr. Ramli. Dan tetapi Alhamdulillah, adik Alisha kita tadi yang kita lihat dapat mengatasi stres ataupun kesedihan yang melampau yang telah pun dialaminya, Doktor. Tetapi pada zaman sekarang, Doktor, ramai ibu bapa yang sibuk mengejar duit dan terlalu sibuk, tidak berada di rumah dan keadaan anak mungkin terlepas pandang. Ya, betul. Kebanyakan kita bekerja. Saya bekerja, ramai ibu-ibu bekerja, ibu bapa bekerja. Dan sistem keluarga kita juga berbeza sekarang ni. Dulu kita extended family.
Dalam satu rumah tu kita ada datuk, nenek, kemudian berdekatan kita ada pakcik, makcik dan sebagainya. Kalau mak bapak pergi kerja, kalau ayah pergi kerja, atuk nenek akan ada di sekitar untuk memerhatikan. Sekiranya ada apa-apa, dia akan pergi rumah sebelah dan sebagainya. Tapi sekarang ni ramai di antara kita duduk dalam keadaan kita panggil nuclear family. Ayah, mak, anak. Dan sekarang ni kita menggunakan support system yang lain lah. Contoh dia taska, tanika, nursery dan sebagainya. Hantar ke rumah orang lain, babysitter dan sebagainya untuk membantu anak-anak ni. Pada saya benda tu perkara yang kita perlu lalui. Tapi yang pentingnya support yang kita beri. Masyarakat kita perlu cakna, perlu aware tentang keperluan-keperluan ni. Babysitter, pembantu-pembantu atau mereka-mereka yang mengambil anak-anak untuk dijaga. Sistem sokongan yang holistik lah diperlukan. Jadi perkara ini membantu anak itu untuk membesar dengan baik. Jadi kita perlu kepada sistem-sistem seperti ini. Dan doktor, bagaimana ibu bapa yang sudah pun mengesan sesuatu yang mungkin tak kena dengan anak kita, apakah yang perlu mereka lakukan? Sekiranya mereka mengesan, ada ibu bapa yang mula mengesan tentang tekanan yang berlaku pada anak. Contoh dia yang kita lihat tadi di skrin tadi. Tapi yang penting sekali, bila mereka mengesan stres di kalangan anak-anak mereka, pertama sekali mereka perlu sedar, adakah mereka juga mengalami stres? Ibu bapa sendiri, adakah mereka juga mengalami tekanan? Sekiranya mereka hanya fokus kepada anak, tanpa fokus pada mereka sendiri, mereka mungkin akan terlepas pandang. Mungkin tekanan mereka yang menyebabkan anak-anak tertekan. Macam kita duduk dalam kapal terbang, bila kapal mula nak terbang, pramugari akan mengatakan sekiranya oksigen kurang, ada kita panggil oksigen mask tu turun, maka sebelum anda memberi kepada anak-anak anda perlu pakai sendiri dulu. Kemudian baru beri kepada anak anda. Begitu juga dengan stres. Kita perlu tengok diri kita dulu. Sebagai ibu bapa, kita adalah contoh. Contoh kita panggil contoh yang ketara. Anak-anak akan melihat kita, bagaimana kita respon kepada stres. Adakah kita nampak very stressful? Anak-anak ni, interestingly, mereka rasa bila suatu tahap, mereka rasa mereka adalah the center of universe. Everything berlaku sebab dia. Contoh dia, kalau dia meninggal, mungkin dia sebab dia. Kalau ayah dia sedih, mungkin sebab dia. Okay, kalau mak dengan ayah bergaduh, mungkin sebab dia. So everything is about him or her. Jadi ibu bapa perlu cakna, perlu aware. Adakah mereka ada tertekan juga? Jadi di situ kita perlu ibu bapa tu mula aware. Selidiklah, kita kena selidik. Mungkin adakah datang daripada kita sendiri sebagai baru ibu bapa. Baru kita boleh bantu anak kita. Ya, doktor. Dan mungkin kalau ibu bapa ataupun penjaga terlepas pandang, pastinya ada kesan jangka panjang yang boleh berlaku kepada anak-anak kita. Sebab itu sangat penting kita mengesan tanda-tandanya terlebih dahulu dengan lebih awal. Doktor, kita akan kupas apakah risikonya jika perkara stres ini berlarutan di kalangan anak-anak kita. Tetapi kita kembali selepas ini. Asma adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh saluran pernafasan yang sempit dan juga bengkak. Biasanya keadaan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti jangkitan kuman, alahan, pendedahan kepada asap ataupun cuaca yang terlampau sejuk ataupun senaman serta stres. Jika terdedah kepada elemen yang saya sebutkan tadi, saluran pernafasan boleh menjadi bengkak
sempit, berlendir yang menyebabkan individu tu rasa sukar nak bernafas. Ini yang kita sebut sebagai serangan asma. Langkah pertama, tenangkan diri anda, jangan panik. Kemudian, bantu pesakit untuk duduk dalam upright position. Pastikan bilik dan ruang yang ada tu mempunyai pengudaraan yang bagus tetapi tidak terlampau sejuk. Off aircon dan kurangkan kelajuan kipas jika perlu. Longgarkan baju pesakit jika perlu dan kalau ada inhaler, berikan inhaler dengan segera kepada pesakit. Langkah-langkah penggunaan inhaler adalah yang pertama, buka penutup mulutnya. Yang kedua, goncang sedikit, kemudian dongakkan kepala pesakit. Bawa inhaler tersebut kepada mulut pesakit, tekan ubat itu dan pada masa yang sama arahkan pesakit untuk tarik nafas dalam-dalam dan tahan nafas lebih kurang 5 hingga 10 saat. Kemudian, alihkan inhaler tersebut daripada mulut pesakit, barulah hembuskan nafas. Ulangi langkah tersebut 2 kali supaya dapat 2 dos. Kemudian pantau pesakit lebih kurang 15 hingga 20 minit selepas pemberian ubat inhaler. Jika pesakit masih mengalami masalah kesukaran bernafas, bawalah ke hospital dengan segera untuk bantuan dan juga rawatan lanjut. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Dr. Ramli Muhammad Ali daripada Hospital Tuanku Azizah membincangkan tentang anak stres. Jadi Dr. Ramli, bagaimana pula dengan kesan ataupun risiko stres dalam kalangan kanak-kanak dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, Doktor? Okey, stres tadi yang kita cakap sebentar tadi, dia disebabkan oleh kita panggil hormon. Bila stres, hormon akan keluar dan merangsang kita punya sistem saraf autonomik. Sistem saraf autonomik ini kita perlukan untuk activate tindakan segera kita ataupun nama lain dia respon lawan atau lari. Fight or flight response. Tapi bila this fight and flight response ini dominant, dia punya kita panggil aktiviti biasa minda kita akan terganggu. Contohnya fokus untuk belajar, mereka susah nak belajar, ya. Kemudian kita bila dia susah nak belajar, dia akan self esteem dia akan menurun. Yeah. Kemudian orang kiri kanan dia kalau tidak memahami dia akan terus menyebabkan dia stressful, akan terus tertekan. Gejala ini sekiranya berterusan, dia akan mula mendapat masalah-masalah lain. Contoh masalah keresahan, masalah kemurungan. Ini masalah mental yang perlukan rawatan daripada pihak doktor dan psikiatri. Pada peringkat awalnya, stres ini dia kadang-kadang kita tak dapat kesan. Tapi kita nampak tingkah laku, perubahan tingkah laku. Yeah. Di situ kita perlu dah cakna dengan perkara-perkara macam inilah. Apakah rawatan ataupun terapi yang akan diberikan kepada kanak-kanak sebegini? Okey, tekanan ataupun stres ni bukanlah satu kita panggil masalah ataupun kecelaruan psikiatri, ya, yang perlu dibawa jumpa psikiatri. Seramai ibu bapa pun tidak begitu kita panggil tidak begitu bersedia untuk membawa anak dia jumpa psikiatris. Dia boleh dibawa kepada kaunselor, mungkin di sekolah ada counselors, guru-guru, ibu bapa sendiri boleh kita panggil membantu anak-anak tersebut. Dengan cara kita panggil, kita lihat apakah punca-punca dia. Dengan cara kita berbincang anak itu, dengan cara kita mengenal pasti punca-punca tersebut, kita boleh bawa anak tersebut untuk kita panggil, membincangkan perkara itu untuk anak tersebut boleh mengawal stres dalam diri mereka. Yeah. Teknik-teknik yang simple seperti relaxation, tarik nafas, dalam kita panggil bacaan ataupun kiraan 4, tahan, kemudian buang. Boleh kita panggil menstabilkan pernafasan
di mana dia boleh memberi kita panggil relaxation yang sesuai untuk anak-anak. Suatu ketenangan lah, mekanisme ketenangan. Jadi doktor, secara ringkas boleh doktor berikan nasihat dan tips kepada ibu bapa ataupun penjaga di luar sana yang mungkin mempunyai anak yang mengalami stres? Okey, yang pertama sekali saya rasa seorang ibu bapa ni adalah mereka yang sangat sayang kepada anak-anak. Mereka tidak akan mengabaikan anak-anak. Tetapi sekiranya mereka sendiri dalam keadaan stressful, kadang-kadang mereka secara tidak sengaja terabai anak-anak mereka. Jadi lihat pada diri mereka sendiri sama ada mereka dalam keadaan stressful, dapatkan bantuan. Sekiranya anak mereka stressful, mereka tidak dapat membantu anak-anak, mereka perlu dapatkan rawatan daripada kaunselor-kaunselor, daripada doktor-doktor, daripada kita panggil banyak tempat-tempat yang kita boleh dapatkan bantuan. Contohnya talian HEAL 1555 juga boleh digunakan untuk bantuan seperti ini. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Ramli Muhammad Ali daripada Hospital Tuanku Azizah yang membincangkan bersama kita tentang anak stres. Jadi jangan lupa untuk bersama kami lagi di Hello Doktor pada minggu hadapan dengan topik baru. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.